بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini, pada hari Jumaat penuh barakah yang mungkin bagi sebahagian daripada tuan-tuan sudah pun menghabiskan membaca surah Al-Kahfi. Kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada hamba-Nya kitab yang tidak ada kebengkokan, meluruskan cara berfikir dan cara berperasaan kita, dan itulah kesan daripada kita baca Al-Quran pada setiap hari dan menjadikan ia sebagai Al-Kitab, sebagai sumber perlembagaan. Dan hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Fadil Safas sihat ya? Sihat, alhamdulillah Ustaz ya. Kejap je Safas ha? Dah menjengah hari Jumaat pula kita. Betul. Allahu Akbar. Dan kita sudah sampai pada halaman 510. Mana tak cukup 100 Ustaz ya? Kurang 100. Kurang 100. Kurang 100 yang kita doakan ya, terus salam. Kita dapat istiqamah sampai ke hujung. Amin. Dan nanti kita khatam tadabbur Ustaz ya. Betul, sebagai salah satu daripada sejarah dirilah Ustaz ya. Sejarah diri yang harapnya juga pada tuan-tuan ya. Kita mohon Allah terima segala amal ibadah, kerana Al-Quran ini tilawahnya itu adalah ibadah yang tersendiri. Moga-moga Allah terus pimpin kita dengan hidayah daripadanya. Pada hari ini kita mendalami pada halaman 510. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 510. Bermula daripada ayat 30 hingga 31 di halaman akhir surah Muhammad ini mengingatkan kepada hikmah jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada ayat 32 hingga 35 keadaan sebahagian orang-orang yang kufur, yang kafir daripada ahli kitab, dan sebahagian orang mukmin di dunia dan di akhirat. Diteruskan pada ayat 36 hingga ke hujung surah Muhammad, surah yang ke-47 ini mempertegaskan ya, menekankan dorongan untuk berjihad dengan kesedaran zuhud terhadap dunia yang menyebabkan seseorang itu tidak mahu berjuang sebenar-benarnya. Mari sama-sama kita baca daripada ayat 30 hingga 35 pada hari ini. Moga-moga ia menjadi panduan hidayah, memberi semangat kepada kita daripada surah Madaniyah, surah Muhammad. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Safazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apa khabar ayahanda dan bunda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita bersua pada penghulu segala hari ini, dan istimewanya pertemuan kita pada saat ini pertemuan yang akan kita bersama dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Al-Quran. Dan kita nak mulakan bacaan kita di halaman 510 surah Muhammad pada hari ini dengan ayat yang ke-30 sehingga ayat yang ke-35 insya-Allah. Kita cuba bacaan untuk permulaan ini dengan bacaan murattal nahwan insya-Allah ha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau nasha'u la ra'aynakahum
ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-30 hingga 35 daripada surah Muhammad. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi memimpin bacaan sebentar tadi untuk kita melihat kepada kesimpulan ataupun penutup kepada surah Muhammad, surah Madaniyah yang mempunyai tema untuk perjuangan. Dan sudah tentu di peringkat awal kita berbicara tentang pentingnya untuk mentaati kepada Rasul selain daripada taat kepada Allah Subhanahu taala. Ya, kita taat kepada Allah ini dibuktikan dengan taat kepada Rasul pada waktu dahulu dan juga pada waktu ini, Ustaz, ya. Bila kita ada hadis, hadis itu perlu kita fahami kerana ia adalah praktikal kepada apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka pada ayat yang ke-30 ini, walau nasya'u la arainakahum fala araftahum bisimahum.
iaitu kalau Allah ingin, Allah nak, Allah boleh saja menampakkan mereka itu, ya, menampakkan apa, memperkenalkan orang-orang munafik sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal kepada tanda-tanda mereka, bisimahum, tandanya boleh tengok saja, oh ini munafik maksudnya Allah boleh perkenalkan, Allah boleh beritahu semua orang munafik, ya, tetapi Allah kata wala ta'rifannahum fil lahnil qaul, ya, iaitu Allah menyatakan lagi bahawa kamu akan tahu daripada cara berbicaranya seorang munafik itu. Di hujung ini sebenarnya Allah nak memberitahu kepada kita orang yang tidak mahu berjuang, Ustaz, ya, selain daripada mereka yang kufur, musyrik, ada satu lagi masalah ialah di kalangan orang yang Islam tetapi tidak betul-betul beriman. Itu istilahnya munafik. Sehingga kan Allah kata kalau Allah nak, Allah boleh bongkarkan semua nama-nama orang itu, tetapi Allah hanya beritahu pada sebahagiannya sahaja, sehingga kan Nabi tahu, Nabi minta kepada Huzaifah, ya, Al-Yamani untuk mencatat, ya, sehingga kan Saidina Umar pernah bertanya pada Huzaifah, Ustaz, ya, nama aku ada tak? Allah. Dia kata, jadi pada waktu itu Huzaifah menyata nama kau tak ada. Pasal kalau nak beritahu siapa nama yang ada, tak boleh. Itu adalah rahsia, dan bukan pun semua nama orang munafik itu diberitahu oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah pada waktu ini kita tak bolehlah pula cakap, Ustaz, ya. Kita cakap saya rasa awak ni munafik. Tak bolehlah cakap begitu, ya. Walaupun orang itu orang Islam yang ada sifat-sifat sebahagiannya, tetapi ianya tidak boleh kita chop terus. Cuma kita perlu berhati-hati, ya. Berhati-hati. Salah satu cara Nabi mengenalnya ialah pada lahnil qaul. Dia salah satunya ialah apa? Cara dia bercakapnya itu berbelit-belit. Kemudian apa lagi? Dia dari segi body language, dia punya bahasa badannya, kadang-kadang dia suka buat ini, Ustaz. Kan, bahasa badan begitu adalah tanda seorang yang munafik, kerana dia tidak jujur kepada sesuatu yang sedang dibincangkan, ataupun dia mungkin menggunakan bahasa berbunga-bunga tetapi sebenarnya hanya menanam tebu di tepi bibir. Ya, maksudnya manis mulut saja, tapi dalam hatinya itu dia tidak buat apa yang dicakapkan, sehingga kan kita boleh tahu. Dia macam orang jual barang lah, Ustaz, ya. Dia kata ini bagus ni, ataupun jual kereta kan, bagus kereta ni, saya jual awak 2,000 cukup lah kan, rupanya 350,000 kilometer dah. Jadi kereta yang bagi sebagian orang tak tahu, dia kata murah kereta ni, 2,000 je kan, tetapi bagi orang yang tahu 350, entah baru drive beberapa kilometer je dah terjatuh dia punya tayar ataupun dia punya steering dia kan. Kerana apa? Dah lama, tapi dia beritahu ini cantik ni, bagus ni, apa sebagainya. Orang yang ada ilmu, yang kenal, dia tahu bahawa ini hanyalah satu penipuan semata-mata. Jadi ini adalah apa yang Allah sampaikan, wallahu ya'lamu a'malakum, Allah tahu apa yang mereka amalkan ataupun apa yang kamu amalkan. Nak ceritanya cakap saja tak guna, Ustaz, ya, cakap berbunga-bunga, ya, cakap panjang apa sebagainya, tapi kalau ianya tidak diterjemahkan kepada amal, Allah kata sebenarnya Allah lebih mengetahui amal kamu, yang memberi pelajaran pada kita kalau kita rasa macam benda itu kita tak tahu, kita cakap tak tahu je, Ustaz, kan, tak payah pula kita panjang-panjang. Itu saya sebenarnya tahu, sebenarnya saya belajar dulu, saya tahu kawan saya yang belajar kat Harvard, dia yang belajar kat Harvard ataupun belajar kat Oxford, bukan dia kan. Tapi nak ceritanya saya kenal, saya kenal untuk menyatakan percayalah saya. Tidak perlu, kerana apa? Kerana yang penting adalah amal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang ke-31 Allah menyatakan walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin. Ya, itu sebabnya Allah kata dan sesungguhnya kami akan menguji, ya, kamu sampai mengetahui siapakah mujahid ataupun orang yang betul-betul berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di kalangan kamu, dan yang bersabar, dan kami akan menguji perihal kamu sama ada kamu derhaka ataupun taat. Akhbarakum itu khabar, iaitu ada orang yang dia nampak awalnya okey, Ustaz, ya, beriman, tetapi akhirnya dia pun keluar daripada gerombolan orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena faham bahawa dalam hal ini peperangan di Madinah, di Madinah, surah Madaniyah, itu adalah sebagai satu saringan untuk membezakan orang yang sanggup berjuang, yang betul-betul beriman, ataupun tidak sanggup berjuang dan tidak sanggup sabar dalam kehidupan. Pelajaran untuk kita apa? Iaitu kita kena pastikan jiwa kita ini jangan, istilahnya jangan lembik, Ustaz, ya. Jangan lembik, tidak mahu berjuang. Bagi yang suami, bagi ayah,
berjuang pergi cari nafkah itu sebagai satu kemuliaan. Ya, sebagai satu kemuliaan selain daripada kalau ada seruan untuk berjihad. Tapi jangan pula kita rasa macam dah semangat baca surah ni, besok nak pergi beli senapang kan, nak pergi ni kan ke mana, ke Palestin. Jangan bawa tenang. Ya, dia perlukan kepada arahan daripada pemimpin. Dia bukannya sekadar saya nak bawa motor ke atau beli tiket kapal terbang terus pergi Palestin, nak masuk ke Israel nak bom. Itu bukan kaedah yang dinyatakan dalam sirah Nabi. Makkiyah itu sahabat di Mekah tidak pun dibenarkan untuk pergi berperang. Dah sampai ke Madinah bila dapat arahan sahaja dibenarkan. Baik, pada ayat yang ke-32 ya, bercerita tentang apakah kesan kepada mereka yang kufur. Pada mereka yang kufur, kita baca ayat yang ke-32 untuk sekali lagi Allah mengingatkan pada halaman akhir ini, semua amal-amal kebaikan boleh hancur, boleh sirna. Kerana apa? Kerana kekufuran dan juga kemunafikan tidak mahu mengikut kepada arahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat 32 kita baca sekali lagi. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dimuliakan semuanya, kita nak ulang bacaan kita ayat yang ke-32. Tadi kita dah baca secara bacaan murattal. Yang kali ini satu ayat 32 ni kita nak cuba baca secara mujawwad. Jom kita tengok macam mana nafas kita, suara kita. Kita cuba ikut sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi wa وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-32 ini menceritakan sesungguhnya orang yang kufur. Ya, orang yang kufur ada dua bahagian. Satu, kufur dari segi syirik, misalnya musyrik yang tidak beriman langsung kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam ayat yang ke-32 ini satu lagi kufur ialah apabila sudah pun berada dalam Islam tetapi menghalang daripada jalan Allah dan benci kepada, menentang kepada Rasul, ya, selepas didatangi oleh Al-Huda. Itu bukti bahawa orang ini dah masuk Islam dah. Dah masuk Islam, dah beriman kepada Rasul. Ya, di Madinah itu ramai orang masuk Islam kerana apa? Kerana dapat apa istilahnya Ustaz ya, dapat ganjaran yang mulia, ya. Berbanding dengan Mekah ni tak ramai orang masuk disebabkan di sana penuh dengan hukuman, penuh dengan rugilah istilahnya, ya, bila beriman dan masuk kepada Islam. Jadi bila ramai yang mendapat hidayah tetapi selepas itu dia menentang kepada Rasul, ini digelar orang yang kufur juga. Jadi orang munafik yang dinyatakan pada ayat ini, Allah kata la yadurullaha syai'a, dia tidak memberi kesan langsung pun kepada Allah, tetapi apa kesannya? Segala amalannya itu wasayuhbitu a'malahum, segala amal itu akan habata ini ialah dia kalau macam kambing gemuk Ustaz ya, kita ingatkan wah ini kambing gemuk ni rupanya dia makan rumput beracun. Jadi dia kembung itu dia tidak bermakna. Jadi bagi amal ni nampak gemuk tetapi tidak bermakna apabila ia diasaskan kepada bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan habita, inilah perkataan yang kita lihat pada ayat 32 ini, ya, terhapus, sia-sia, binasa. Dan 16 kali disebut di dalam Al-Quran untuk mengingatkan kepada kita bila kita sudah beriman, jangan sekali-kali kita menghalang jalan-jalan kebaikan. Ada orang lain nak buat baik, kita halang ataupun menentang kepada apa sunnah Nabi, itu tidak dibenarkan.
ya, malah lebih daripada itu Allah mengingatkan pada ayat 33, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taat pada Rasul, jangan membatalkan a'malakum, ya, jangan rosakkan segala amal ataupun jangan hapuskan amal ini. Kerana apa? Kerana tidak taat pada Allah dan tidak taat kepada Rasul. Apa kepentingan taat pada Allah dan Rasul ini? Bagaimana caranya? Sudah tentunya kita menyerah diri sahaja. Allah cakap apa, jalan, ya. Rasul beri arahan, sila buat ini, sila buat ini, kita akan taat. Kerana bila kita mula taat pada Allah tapi tak taat pada Rasul, Ustaz, ya, zaman sekarang ini, kalau zaman itu ialah bila Nabi kata jom pergi berjuang, dia kata banyaklah kambing lah, apa, ayam, tak ada ayam, ya, ada lembu lah dekat rumah nak kena jaga. Semua alasan-alasan itu sebenarnya menunjukkan tidak taat pada Rasul. Dia membatalkan amal-amal yang ada. Ya, dah buat baik, ya, tetapi rupanya buat baik itu cancel kerana segala kebaikan itu bukan kerana Allah dan bukan kerana mentaati Rasul. Ini pelajaran untuk kita, dan kita sambung lagi selepas ini. Al-Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, buat junjungan besar kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tambah-tambah kita berada di penghulu segala hari pada hari ini, iaitu pada hari Jumaat yang penuh barakah, Safas, ya, dan kita berada di penghujung surah Allah. Muhammad. Dia ada 3 surah yang berkaitan dengan cara menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu surah 47, surah 48, surah 49. Yang kita akan sambung berturut. 3 surah ini kira macam apa, kursus intensif macam mana nak menghargai, menghormati Nabi. Ada setengah orang kata saya baca Quran je kan, saya hadis-hadis Nabi ni saya tak ambil kan. Sebenarnya dia baca ke surah 47 hingga 49. Betul. Ya. Kalau baca betul-betul faham, maksudnya akan hormat betul-betul kepada, ini adalah bukan sekadar mak ayah, ini adalah seorang individu yang bukan sekadar nak bagi makan, nak bagi kita hidup di atas muka bumi ini, tapi nak bahagia sampai ke akhirat. Dan kita ini pun dapat hidup ini, nikmatnya ialah kerana ibu ayah kita dapat hidayah, ya. Kalau tidak mungkin dia dah, saya mungkin dah macam-macam lah kan, perkara yang tak berapa digemari. Kerana apa? Kerana tidak mendapat hidayah dengan asbab perjuangan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang beradab akan menghormati orang yang pernah berjasa, Ustaz, ya. Walaupun kita tak pernah berjumpa, tapi kita menghargai kepada contohnya pemimpin kita pada tahun 57 memperjuangkan kemerdekaan. Kita sambut hari kebangsaan kan. Jadi bila adanya Nabi Muhammad, setiap Jumaat, setiap hari kita berselawat, ini cara kita menghormati dan harapnya kita menjejaki kepada Nabi junjungan yang disayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin teruskan tajwid kita, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi, sahabat-sahabat semuanya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak lihat sekejap perkongsian tajwid kita pada hari ini, iaitu antaranya kita nak melihat pada menyempurnakan sebutan huruf ta dalam ayat ini, iaitu ayat yang ke-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. Baik, subhanallah, astagfirullahalazim.
ada 1, 2, 3 kali, 3 kalimah yang melibatkan huruf ta dalam ayat yang ke-33. Pertama ta, kalimah pertama dan kedua huruf ta itu terletak di baris yang kasrah, baris bawah. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Jadi huruf ta banyak sifat yang berada pada satu huruf ta ni. Ada isti'la, ada al-jahr kan, ada syiddah kan, ada terangkat ataupun itbaq, banyak jadi kena hati-hati. Memang dia sifat dia tebal, terangkat lidah kita, sempit rongga suara ataupun udara nak keluar bila sebut huruf ta. Jadi bila kita sebut baris bawah, jangan kita tertukar dengan huruf ta. Wa ati, tu kan, ti wa ati ti kan, dia memang hujung lidah, ta da ta, 3 huruf ni dia hujung lidah, tapi sifat dia berbeza. Yang ta dengan sifat tebal dia. Contoh wa ati'u, jangan ati'u, itu memang huruf ta kan, itu ta yang berbaris bawah. Satu lagi iaitulah wala tubtilu, juga berbaris kasrah. Maksudnya ketiga-tiga keadaan dalam ayat 33 ini terletak di baris kasrah ataupun baris bawah. Cuma jangan kita baca tipis ataupun tertukar dengan huruf ta. Wala tubtilu jadi ta. Di makna pun berubah Ustaz Fazil. Wala tubtilu. Wala tubtilu ti terangkat lidah kita tu. Ti menghampiri lelangi. Jadi sempit udara nak keluar. Ti tu kan. Jadi kena latih supaya bunyi dia tu tak bunyi macam ta dan tak bunyi tipis. Wala tubtilu. Jadi 3 kalimah dalam ayat 33 kita latihan untuk huruf ta. Selamat mencuba dan boleh selamat dengan guru-guru kita insya-Allah taala. Terima kasih. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tar untuk sama-sama kita menyimak huruf ta Ustaz ya pada hari ini. Ada ta, ada ta ya, untuk kita sama-sama jelaslah Ustaz ya. Dan pada ayat 33 tadi sudah pun kita melihat bagaimana isinya itu ati'ullah wa ati'ur rasul. Ketaatan pada Allah dan Rasul itu adalah mutlak ya, mutlak. Tetapi kalau taat pada ulil amri, kalau di dalam surah An-Nisa itu dia tertakluk ya, maksudnya bergantung. Kalau pemimpin itu taat pada Allah dan Rasul, kita ikut. Tapi kalau katakan dia membawa kita jauh daripada Allah dan Rasul, kita tidak akan ikut pada bahagian itu saja. Tapi yang lainnya kita masih lagi taat kepada pemimpin tersebut. Jadi ini peringatan daripada Allah SWT pada ayat yang ke-33, wala tubtilu a'malakum, jangan sampai kita batalkan Ustaz ya. Bila batalkan amal kita ini, lebih kurang kalau Allah bagi kita ganjaran, sepatutnya orang tu kerja hujung bulan dapat gaji kan, tapi bila kata bos kata cancel pasal saya tak suka awak contohnya kan, tak dapat gaji dah. Betul. Ya, kita pasti akan kecewa, apatah lagi kalau kita berada bertemu Allah nanti, dah banyak dah baca Quran, dah solat, tetapi akhirnya tubtilu a'malakum. Mengapa? Kerana tidak taat kepada Allah, tidak taat pada Rasul dengan melaksanakan seruan yang diberikan. Malah pada ayat 34, innal ladzina kafaru, Allah ingatkan sekali lagi ya, sebagaimana kita maklum dalam halaman ini Allah ingatkan berkali-kali tentang betapa amal orang-orang yang kufur itu, sama ada musyrik ataupun munafik, akan hancur. Orang yang kufur menghalang daripada jalan Allah, kemudian dia mati dalam keadaan kufur, maka apakah yang Allah nyatakan? Falan yaghfirallahu lahum. Ya, kalau dalam musyrik memang kita tahu Ustaz ya, syirik memang Allah tak ampunkan. Tapi kalau dalam keadaan munafik juga Allah tidak ampunkan. Ya, walaupun di istighfar 70 kali ke berapa kali pun diminta keampunan dalam surah At-Taubah, Allah tidak akan ampunkan. Jadi itu perkara yang perlu kita jaga-jaga sebagai orang yang dah daftar Islam, tetapi itu tidak tanda selamat Ustaz ya. Tidak ada tanda selamat kecuali kita ikut kepada panduan yang ada. Malah ayat 35 ini, jangan kamu rasa lemah. Allah ingatkan. Kalau kita perasan dalam surah Muhammad ini ada kat ujung tu kum, ada hum Ustaz ya. Kalau kum itu maksudnya Allah sedang beri peringatan kepada kita. Kalau hum, Allah suruh ambil pengajaran daripada mereka yang syirik ataupun yang munafik. Jadi bila dalam ayat 35, jangan kamu rasa lemah ya, jangan pula kamu untuk isytiharkan gencatan ila salm. Ini maksudnya tak payahlah berperang kan, alah kita baik-baik jelah dengan mereka, buat apa. Allah kata jangan, ketika kamu kuat ini jangan. Wa antumul a'laun, kamu berada di tempat yang tinggi, kuat,
Allah bersama kamu. Ini sebagai satu penghargaan ya. Bila kuat ini zaman Madaniyah, bila dah kuat, bila dah sesuai, jangan pula kita rasa tak payah berperang lah, kita tarik diri je lah kan, duduk relax je, buat apa nak pergi berjuang dah umur 60. Ini tidak dibenarkan. Walai yatirakum a'malakum, iaitu Allah tidak akan mengurangi amal kita yang ada. Syaratnya apa? Jangan kita rasa lemah. Kalau kita rasa lemah ataupun kita rasa macam dah lama dah kita berjuang ni, ataupun kita ni berbaik-baik je lah kan. Sebenarnya berbaik-baik itu okey kalau munafik dan juga musyrik itu tidak menyerang, menghalang dan juga mengacau kepada orang-orang yang beriman. Ayat yang ke-36 hingga 38 menerangkan mengapa seseorang itu tidak mahu berjuang walaupun sudah diminta untuk berjuang. Allah nyatakan pada ayat 36, kita baca sehingga ayat hujung surah Muhammad. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fatihah Ustaz Fazrul. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk pada penghujung surah Muhammad. Subhanallah. Allahu Akbar. Bila mula tu kan rasa macam lambat nak habis. Ni dah rasa dah nak hujung surah dah. Hujung ni makin pendek-pendek sama. Ya, betul. Masya-Allah. Jadi kita nak cuba baca ayat yang ke-36 sehingga ayat 38 dengan bacaan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العظيم. Surah
azim, gitulah bacaan daripada ayat 36 hingga 38 menceritakan Ustaznya di hujung ini apakah sebab seseorang itu tidak mahu berjuang, ya, tidak mahu berjuang ataupun lemah semangat, ya, dalam kehidupan ini. Salah satunya ialah Allah menyatakan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun, iaitu hakikat dunia ini adalah permainan dan hiburan, tak serius, ya, dia adalah hiburan yang tidak boleh bawa sampai ke akhirat Ustaz, ya. Tetapi Allah nyata jika kamu beriman, ya, dan juga bertakwa dengan apa yang dibekalkan Allah kepada kita, kita ada duit, ada kereta, ada rumah, ada pangkat dan sebagainya dengan anak kita, maka kalau kita beriman dan bertakwa, maka Allah akan berikan ganjarannya, ujurakum, ya, ganjaran, dan kemudian wala yasalkum amwalakum, dan Allah tak minta lagi harta kita. Allah tak minta lagi, tetapi di dunia ini Allah akan minta itu bukan minta semua pun, minta sedikit sahaja, ya. Kalau ikut zakat itu 1/40 Ustaz, ya. Jadi itu saja yang diminta untuk diperjuangkan. Allah tak minta semua. Dan disambung lagi pada ayat 37, jikalah diminta semua, ya, apakah yang berlaku ataupun diminta semua dan dipaksa untuk bagi semua, pasti akan ada orang yang kedekut dan ada yang akan menampakkan kedengkiannya. Akan adalah orang cakap, apalah Nabi Muhammad tu minta harta, saya dah cari susah-susah ni nak minta semua pula, rumah saya, kereta saya, dia tak cari, contohnya lah, kan. Padahal Nabi dah buktikan, Nabi dah bagi semua, tetapi tidak pula wajib kepada semua sahabat ataupun kaum beriman pada waktu itu untuk bagi semua. Allah ingatkan perkara ini kerana apa? Kerana sikit saja yang perlu diberikan untuk perjuangan, tetapi itu juga adalah salah satu daripada cabaran. Orang munafik ini kalau boleh 1 sen pun tak nak. Dia kalau orang bagi dia nak. Ya, tapi kalau nak bagi derma, infak, zakat, dia tak nak melaksanakan perkara ini, dan maka keluarlah kata Allah pada ayat 37 itu wa yukhrij adghanakum, itu iaitu kedengkiannya itu, kebenciannya kepada Nabi Muhammad, perjuangan Islam akan mula keluar balik. Dia akan cakaplah, alah asyik minta derma je, kan. Asyik tak cukup je masjid, asyik nak buat program je minta derma. Kalau tak nak derma senyap-senyap, ya, jangan keluarkan perkataan itu. Kerana apa? Kerana ia khuatir melambangkan kemunafikan yang ada pada diri seseorang yang pernah berlaku pada zaman Nabi. Ya, kalau katakan sistem tak betul, kita tegur tak apa. Betul. Kan? Tegur sistem, tapi lepas tu kitalah yang memberi derma tersebut, bukan kita komen, ya, tetapi kita 1 sen pun tak keluar, malah kita sebenarnya saya nak projek sebenarnya. Kalau projek saya baru dia nak buat perkara tersebut. Di hujung itu ayat 38 Allah menyatakan ha antum haula, ingatlah kamu adalah orang yang diajak untuk menafkahkan harta ke jalan Allah. Faminkum may yabkhal, sebahagian daripada kamu bakhil. Allah mengingatkan. Jadi bila Allah cakap faminkum ini Ustaz, ya, daripada sebahagian kamu, kalau kita dengar imam baca, imam kata kamu ni bakhil. Sebahagian kamu ni jangan kamu jadi bakhil. Itu pelajaran yang kita ambil. Kita nak jadi orang yang sentiasa tunfiqu fi sabilillah, sentiasa infak dan berjuang. Dan wa may yabkhal, siapa yang bakhil, fa innama yabkhalu an nafsi, dia bakhil pada diri dia sendiri. Itu terjemahan Ustaz, ya. Jadi mungkin ada persoalan, kan, apa maksud kalau saya bakhil pada diri sendiri, kan. Harta saya banyak je, saya tak bagi lagi, saya banyak, kan, duit dalam akaun kosong lagi banyak, kan. Tapi rupanya kalau siapa yang bakhil, dia sebenarnya tak nak rumah kat syurga. Nak tempah rumah dekat syurga yang bawahnya ada fi tahtihal anhar, ada sungai, yang apa saja yang kita inginkan dapat Ustaz, ya. Nak tempahnya itu dengan bila Allah kata sila derma, sila berzakat. Ada pemimpin, ya, kalau zaman Nabi itu rasul yang mengajak kepada infak tersebut. Zaman sekarang ada tok imam ke, ada sesiapa buat projek baik minta derma, ya. Maka pada waktu itu sebenarnya dia mesejnya ialah derma ini sedang menempah rumah di syurga. Jangan bakhil. Aduh, katakan di dunia ini orang tu kerja, kan. Awak nak beli rumah tak? Tak nak. So nak buat apa? Sewa tak nak, kan. So nak duduk mana? Hotel pun tak nak. Duduk bawah jambatan saja. Orang yang bakhil sampai tahap begitu memang pelik betul lah, kan. Kalau ada suami, ada isteri yang buat begitu, yang itu memang tak berapa normal Ustaz, ya. Jadi ini pelajaran. Allah kata Allah ni kaya, Allah Maha Kaya, kamu yang fakir. Kaya macam mana pun kita tetap fakir pasal kita belum ada rumah di syurga kecuali kena tempah. Dan tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan apa? Sila infak dalam perjuangan
perjuangan menuju pada Allah. Wa in tatawallau, ini lagi mengerikan Ustaz ya. Jika mereka berpaling ataupun jika kamu berpaling, yastabdil ini berbanding dengan perkataan satu lagi iaitu yubdil. Dia boleh yubdil dan juga yastabdil. Kalau yastabdil ini Allah akan tukar perlahan-lahan. Kalau yabdil tu terus tukar. Allah tukar perlahan-lahan qauman ghairakum, kaum lain, thumma la yakunu amsalakum, yang tak sama dengan kamu yang bakhil, yang tidak mahu berjuang, Allah akan tukar dengan kaum lain, bukan dengan umat lain. Umat dan tak umat Islam Ustaz, tetapi kaum lain. Pasal kalau katakan satu kaum tu, katakan orang Arab ya, kalau dia tak nak berjuang, akhirnya ada orang, kalau kita tengok sejarah orang Tatar daripada Mongol kan, dia serang kepada Baghdad dan akhirnya mereka yang tak tahu cakap bahasa Arab ini, akhirnya mereka yang masuk Islam dan akhirnya mereka yang menjadi orang yang menderma berjuang atas nama Islam. Allah boleh tukar. Dan kita, kalau kita dah beragama Islam, kalau kita tak nak, kita dah Islam tak nak berjuang Ustaz ni, tak nak infak, mungkin Allah tukar dengan kaum lain, kaum ya, mungkin tak nak, orang Melayu tak nak berjuang, kaum lain, China ke, India ke, negara Indonesia ke, negara pelbagai akan menggantikan kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini sebagai peringatan untuk kita terus berjuang, membawa pada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan yang pertama ialah pelihara akidah agar tidak terpesong dan terbatal segala amal soleh dengan taat pada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, tingkatkan ketakwaan dan utamakan akhirat dalam urusan keduniaan ini. Kerana kalau kita utamakan dunia, itu menyebabkan kita nak gencatan senjata, rasa lemah, nak duduk rumah je, nak tanam pokok bunga je tepi rumah itu, tak nak keluar daripada rumah untuk berjuang di jalan Allah. Yang ketiga, rajin bersedekah kerana ia dapat mengikis sifat kedekut dan dengki yang wujud dalam diri seseorang itu. Sama-sama kita berdoa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, di saat yang penuh barakah ini, penghulu segala hari ini ya Allah, di saat yang mulia ini bersama dengan kalam-Mu Al-Quran ya Allah, kami memohon, mengadu, merayu, meminta kepadamu ya Allah agar diampunilah dosa-dosa kami yang banyak ini ya Allah. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu dan ayah mertua kami ya Allah. Muslimin dan muslimat bi rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, kami saat ini berada di penghujung surah Muhammad. Maka ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, hiasilah diri kami dengan sifat yang mahmudah, terpuji ya Allah, iaitulah sifat yang suka bersedekah, infak pada jalan-Mu ya Allah. Jangan Kau jadikan kami hamba-Mu yang mana ada dalam diri kami sifat mazmumah yang tercela, antaranya sifat bakhil ini ya Allah, sifat yang sayangkan harta kami untuk diinfakkan pada jalan-Mu ya Allah. Maka ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, untuk kami menjadi hamba-hamba-Mu yang mana senang dan mudah berinfak pada jalan-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita sebentar tadi Ustaz ya, dan juga doa tuan-tuan yang berada di rumah di mana sahaja pada hari ini, pada hari Jumaat. Dan kita jangan lupa untuk infak. Itulah seruan tadi tuan-tuan ya, dalam ayat yang ke-38 dalam tabung gerakan Al-Quran. Moga-moga dengan infak tuan-tuan adalah ruang untuk sama-sama kita berjuang dan kita meletakkan keimanan bahawa hayat di dunia ini adalah permainan dan hiburan. Kita sedang menempah
menempah rumah di syurga itu, dan kita akan berjuang bersama-sama, makin bersemangat seperti mana yang dinyatakan dalam surah Muhammad pada hari ini. InsyaAllah kita akan mengulang kaji pada hari esok, dan kita menyambung dengan surah 48, surah yang lebih menarik ya. Semua ini menarik Ustaz ya. Surah yang menarik ayat surah 48 ini kerana bercakap tentang konflik dalam para sahabat rindu balik ke Mekah, tiba-tiba tak boleh balik kampung Ustaz. Cuba tuan-tuan bayangkan, kita sudah ada pengalaman itu, tak boleh balik kampung, kena tahan, patah balik. Kita akan ikuti dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.